Yang ketiga, Nabi sebut lagi dalam satu hadis, malam juga, tapi ketika kamu terbangun di tengah malam. Sama juga. Maknanya kita tidur, tiba-tiba terbangun tengah malam. Waktu sangat mustajab berdoa. Dalam hadis yang panjang, Nabi pesan pada para sahabat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian orang tu baca Allahumma ghfirli. Nabi sebut siapa-siapa yang terbangun di tengah malam, lalu menyebut semua zikir-zikir nama Allah, dia puji Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha macam-macam lah dia puji. Ujung-ujung dia minta, ya Allah ampunkanlah aku, maka doanya pasti dikabulkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Cuma ada hadis yang lain, kata ulama, orang ini dia berdoa ataupun dia terjaga dari tidur, syaratnya dia tidur tu bersuci dulu. Makna tidur dalam keadaan suci. Apa makna tidur dalam keadaan suci? Berwuduk. Orang tidur ada wuduk, dia tidur dalam keadaan didoakan oleh malaikat. Tapi ini setengah pandangan saja. Ada setengah pandangan kata tak ada masalah, ada wuduk, tak ada wuduk, kalau tidur terbangun pukul 1, 2, 3 pagi, tak ada masalah. Tapi ada ulama yang memberikan pendetailan, orang itu adalah dia mesti tidur dalam keadaan terbangun tanpa sengaja. Mana bukan dia kunci jam. Ada juga orang olahkan begitu. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis ada dibahaskan. Mana kalau kita tidur pukul 10, kunci jam pukul 2.30, terbangun. Waktu tak, dia tidak kira. Dia nak orang tu bangun secara semula jadi. Tersedar. Sama ada tuan-tuan terbangun tu sebab aircon lupa tutup ke, terdengar bunyi pintu ada orang masuk ke, atau berasa nak pergi ke bilik air, terpulang, tapi mesti terbangun. Ini perbahasan ulama, kita usah pusing sangat. Yang mustahak bangun tengah malam itu banyak manfaat. Cuma kalau dapat tidur dengan keadaan berwuduk, itu yang terbaik sekali. Sebab orang yang tidur dalam keadaan berwuduk ni, man bata tahiran bata fi sya'rihi malakun fala yastaiqazu illa qala al-malak Allahumma ighfir li ibadika fulan fa innahu bata tahiran. Ada satu hadis Nabi cerita, siapa tidur dalam keadaan ada air semayang, maka dia tidur ditemani malaikat. Malaikat akan duduk dekat mana? Sya'rihi, dekat dengan kepala dia, dekat rambut dia. Dan sepanjang malam itu fala yastaiqazu illa qala al-malak. Selama mana dia tidur, tak bangun-bangun, selama itulah malaikat doakan dia, Allahumma ighfir li ibadika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah orang ini sebab dia tidur ada air semayang. Besar pahala tidur air semayang ni, manfaat besar. Kalau tuan-tuan tidur hotel ataupun tidur chalet hok lama orang tak duduk, musim-musim PKP kan banyak chalet sampai homestay 2-3 bulan tak ada pelanggan. Jadi rumah-rumah ni kalau 40 hari pun tak ada siapa-siapa manusia duduk, ada benda lain duduk. Jadi bila ada benda lain duduk, bila kita nak duduk, dia adalah sikit perselisihan faham tu. Dia rasa tu rumah dia dah. Waktu bila kita tidur, duduk tiup cuping telinga tu, sejuk cuping telinga, duduk gurang dengan kita. Jadi untuk nak mengelak, kadang dia main suih pun ada. Lampu main tutup muka, tuk tak, aduh, duduk gurang. Jadi salah satu cara ambil air semayang. Bila tidur ambil air semayang, mari malaikat terus posting baru, sup, Allah Ta'ala hantar malaikat. Bila malaikat mari, itu abang long kawasan lah. Hak kecil-kecil ni lari. Hak baru remaja-remaja rempik ni, hak duduk numpang masa PKP lari dia, malaikat mari. Cuma jangan nak mengamalkan hadis ni biar fikirkan keutamaan. Macam contoh, ada orang perempuan, dia terlampau nak menjaga wuduk sampai melukakan hati suami pun tak boleh kau. Contoh bila kita cerita malam ni siapa tidur ada wuduk, malaikat duduk cokor sebelah dia, balik sekarang dia tidur, dia ambil air semayang. Tidak salah, tapi sampai menapis hak suami tu tak boleh pula. Mana suami, yalah malam esok cuti contoh tak,
Malam ni dah macam-macam tongkat ali apa macam-macam pesing. Dia pula nak tidur siap ambil wuduk. Wuduk tak apa, pakai telekung tidur. Siap pakai mukana, pakai telekung. Macam duk Mekah tidur gitu. Kita pun bersalah. Baru nak dekat dia marah. Wuduk. Sudahlah tak boleh tidur. Nak tidur macam mana ke ni? Akhirnya suami tu tidur dalam keadaan marah. Jadi dosa pula. Sebab Nabi pesan, salah satu la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 golongan semayang tak terangkat daripada ubun-ubunnya walau sejengkal. Maknanya senang cerita tak diterima semayang lah. Siapa? Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Pertama sekali tok imam, hak jadi imam dalam keadaan makmum tak suka dengan tok imam. Tak suka ni bukan kerana politik, kerana grade pangkat dak. Tak suka kerana akhlak dia. Contoh dia ni tok imam, tapi rokok ke apa benda-benda gitu, karaoke, kaki karaoke. Imam kaki karaoke. Dia pergi bawah orang rumah orang, dia nyanyi 10 lagu dia seorang. Tok imam tak kena lah. Bila jadi tok imam, kita kan pakai tauliah tuanku, jagalah sikit kita punya peribadi. Nak karaoke boleh lah, kereta seorang-seorang dah lah, pergi Terengganu lah kereta, nyanyi. Jangan nampak sangat, kita tok imam. Jadi bila makmum tengok, dia panggil istilah tak siqah, dia jadi tidak hormat. Jadi kena bila jadi tok imam ni banyak nak kena jaga penampilan. Bila makmum tak suka, boleh efek semayang kita. Ataupun makmum marah kita sebab bacaan tak betul. Ada imam barangkali dia tidak pergi kursus, tak ambil periksa. Kadang-kadang dia punya Fatihah tak betul. Wal maghdubi alaihi wala bolling. Bukan dolling. Ada hak di mana? Wala panjang tok dia. Mak apa tak tahu. Jabat kamu panggil, orang repot panggil. Buat apa baca panjang? Berapa harakat? 17 harakat wala dhalim. Ngaji di mana? Jadi makmum marah habis dia apa? Nak suruh letak jawatan payah, dia tok imam. Payah letak jawatan tok imam. Dia macam daun pisang kena kerat baru jatuh. Kalau pokok nyol kita bahasa dia turun gitu je. Payah buat maruah tok imam. Tapi ingat, kalau tok imam tu degil, semayang orang lain diterima, semayang dia Tuhan tak terima. Syarat dia betulkan bacaan dia dan akhlak dia. Golongan kedua kata Nabi, semayang tak diterima sejengkal. Wa akhawani mutasarimani, 2 orang Islam yang kelahi lebih pada 3 hari. Maknanya orang Islam kelahi boleh, bukan tak boleh, boleh orang Islam kelahi, tapi ada masa dia 3 hari. Mana hari ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad, boleh kelahi. Hari Isnin kena tegur balik. Dia 3 hari je permit. Habis ustaz, kalau saya nak kelahi lagu mana? Boleh sambung permit. Mana hari ni kelahi, hari ni esok lusa. Hari Isnin tegur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana? Minum air. Hari Isnin. Tak borak tak apa, sebab silaturahim ni cukup menegur je. Apa khabar? Waalaikumsalam. Gitu je. Minum air tak borak apa. Hari Isnin. Hari Selasa sambung balik kelahi. Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari. Hari Jumaat tegur, Assalamualaikum, mana kamu? Sambung permit. Main air. Buatlah gitu sampai bila-bila. Kalau tidak, semayang tak diangkat sejengkal. Dan golongan ketiga yang tidak diangkat sejengkal pun semayangnya ialah wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Jelas Nabi sebut seorang isteri yang tidur dalam keadaan suami dia marah pada dia. Marah apa sebab? Marah kerana benda tadi. Suami balik masjid, ingat niat nak main bola, sampai-sampai stadium tutup. Bayanglah. Bayang apa perasaan dia. Tulang cucu balik, Allah jeng. Ni minum tongkat Ali sepapan dia minum. Apa dia gaya? Duduk kedai pagi. Ni hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi kalau nak tidur berwuduk, silakan, tapi agak-agak. Sebab tidur berwuduk sunat, layan suami wajib. Jadi hukum tu jadi berubah, tengok suasana.